Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam sejahtera, salam UTM sanjungan bangsa dan negara. Yang saya hormati rakan-rakan Timbalan Naib Chancellor Profesor Dr. Muhammad Ismail bin Abdul Aziz yang semua orang kenal, rakan saya Profesor Dr. Ros Alinda binti Alias Timbalan Naib Chancellor Akademik. Kenal tak? Tak kenal? Tak kenal kena berdiri, Prof. Ros. The only Ros dalam barisan depan. Seterusnya rakan saya Profesor Dr. Azlan Abdul Rahman. Prof. Azlan orang Kelantan, Prof. Ros orang Negeri Sembilan, Prof. Muhammad Ismail orang Pahang. Saudara Abdul Hatim bin Hakimi, Ketua Operasi Minggu Mesra Mahasiswa. Nampak gaya Saudara Hatimi menerima tepukan yang lebih kuat daripada. Dan rakan-rakan saya, dekan-dekan, saya tak pasti sama ada kamera boleh fokus tak seorang-seorang, supaya mereka ni kenal dan juga menguji ingatan saya lah. Boleh tak kita fokus seorang-seorang daripada mula? Tak ikut susunan, saya ikut susunan tempat duduk supaya fokus kamera. Dan juga kepada student pelajar-pelajar di KL, boleh nampak kita akan perkenalkan rakan-rakan saya yang ada pada malam ini. Malam ni saya bawa almost full team. Tujuannya ialah nak meraihkan saudara-saudari pelajar baru ke UTM. Okey, kamera boleh nampak Okey, yang paling belah mana ni? Sana ke sini? Sini dulu. Okey, saudara OCP, bangun. Dr. OCP Dr. Osman Cik Puan. Beliau adalah pengarah bahagian serat. Cari sendirilah apa dia serat. Selepas itu ialah Profesor Dr. Jasmi, Dekan Fakulti Biomedical dan Biosains. Seterusnya ialah Dr. Osman. Beliau adalah Ketua Unit Kerjaya. Seterusnya ialah Profesor Zainab Khalifah, Dekan Fakulti Pengurusan. Selepas itu ialah Profesor Madya Dr. Roslan, Dekan Fakulti Alam Bina. Profesor Dr. Johari Halim Shah, Dekan Fakulti Elektrik. So far okey, saya boleh ingat semua lagi ni. Profesor Madya Dr. Rahmat, Dekan Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Tenaga Diperbaharui, FPRI. Seterusnya ialah Profesor Dr. Latif Abdul Latif Saleh. Beliau adalah pengarah kerja yang menjaga aset dan juga pembangunan di kampus. Profesor Dr. Azaini Ma'ruf, Dekan Fakulti Pengkomputeran. Profesor Dr. Syahrin, Dekan Fakulti Kejuruteraan Awam. Seterusnya ialah Profesor Dr. Ahmad Kamal. Beliau adalah Dekan Undergraduate, Dekan Prasiswazah. Okay, next Profesor Dr. Nordin Yahya. Beliau adalah Dekan
UTM International. Profesor Dr. Syafa'i, pengarah CICT. Okey. Sebelah sana, nampak kamera masih nampak Profesor Dr. Mas Putriah, pengarah HLW Korporat. Seterusnya Profesor Dr. Hakim, Dekan Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah. Seterusnya ialah Profesor Dr. Kamaruzaman Yusof, Dekan Fakulti Tamadun Islam. Profesor Dr. Zainuddin Abdul Manan, Dekan Fakulti Kedoktoran Kimia. Tuan Haji Dahari, ini semua kenal Timbalan Pendaftar Kanan di HEMA, Pejabat Haiwan Mahasiswa. Dr. Hatta, Pengetua kolej, tapi saya ingat kolej mana. Okey, dah tahu Encik Azham Ramli, Timbalan Pendaftar Kanan di Pejabat Naib Chancellor. Ini saya ada cabaran sikit. Pengetua Doktor apa Phil, dah hujung. Dr. Hafiz, dia cakap dah. Okey, seorang je saya fail yang seterusnya saya ingat Dr. Abdullah Sani Profesor Madya Dr. Abdullah Sani. Okey, alhamdulillah. Saya rasa saya perkenalkan barisan depan lah. Kalau ada barisan belakang nanti boleh perkenalkan sendiri. Dan di Kuala Lumpur saya rasa rakan saya yang berada di sana ialah Profesor Dr. Hamdani Boleh nampak tak Profesor Hamdani? Ada? Ada tak ada PM Dr. Ahmad Khalid, pengarah pembangunan mahasiswa di UTM KL. Ada lagi tak? Pegawai-pegawai lain, dekan-dekan lain? Tak nampak okeylah, nanti KL boleh perkenalkan diri di sanalah. Sebab saya tak nampak dalam kamera. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kerana saudara-saudari hari ini hari keberapa di UTM Hari kedua. Jadi alhamdulillah kita dapat berjumpa dan tajuk saya ataupun pembentangan hari ini ialah very simple. Inovatif entrepreneurial global adalah kita panggil kita punya brand promise. Janji kita kepada stakeholders, kepada masyarakat, kepada ibu bapa, kepada semua orang yang datang ke UTM. Ini adalah antara attribute, banyak lagi attribute lain. Ini kita punya tagline lah. Tagline. Tajuk saya pun very simple, here we begin. Di sini kita bermula. Jadi saya harap saudara-saudari mulakan langkah di UTM ini dengan orang kata satu tekad untuk bersama-sama kita. Dan gambar ini adalah gambar ketika saya mendaki Gunung Kinabalu. Jadi lebih kurang setahun yang lepas. Jadi maknanya kita bermula sama-samalah insya-Allah. Seterusnya ialah sekarang ni ialah kita masih dalam suasana kemerdekaan. Alhamdulillah, saya rasa kita kena beri tepukan gemuruh kepada kita lah sebagai rakyat Malaysia. Kerana semalam kita menyambut kemerdekaan yang ke-57. Saya rasa ramai juga rakan-rakan saya di sini yang umurnya 57 tahun. Sama dengan umur merdeka. Saya belum sampai lagi lah. Dan temanya cukup menarik. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Di UTM pun kita ada tagline ataupun slogan, kita kata I love UTM. Jadi insya-Allah saya yakin saudara-saudari yang datang masih fresh, belum penat sebab hari ni hari kedua. Biasa minggu transformasi ataupun minggu mesra mahasiswa ni mahasiswa penat. Mahasiswa dan mahasiswi penat, tapi saya rasa hari ni hari pertama kita berada pada waktu malam. Semalam ada program malam ke?
Harap-harap tidak penat lah. Jadi kita harapkan dengan tema ini dan dengan slogan UTM juga, kita harapkan para pelajar akan menghayati I love UTM. InsyaAllah negara kita akan terus maju, insyaAllah. Okey, ini tengok sekejap menikmati kampus kita. Okey, saya bagi pihak universiti mengalu-alukan seluruh mahasiswa-mahasiswi baru ke kampus. Kita panggil Green Campus. Dan gambar-gambar tadi adalah flash sahaja, di mana saudara-saudari saya rasa akan dibawalah melihat ke berbagai kemudahan dan juga melihat kepada kampus kita yang hijau. Jadi saya rasa tak banyak kampus di Malaysia yang hijau. UTM antara salah satunya lah, insya-Allah. Jadi kami warga UTM, sebab tu semua hampir keseluruhan tim pengurusan UTM ada di sini pada malam ni untuk mengalu-alukan saudara-saudari. Sedikit statistik, siapa saudari yang ada, saudara-saudari yang ada pada malam ini. Kita tengok saudara-saudari ini banyak mana yang sebenarnya masuk ke UTM ni. Kita menerima 43,000 permohonan, 25,000 yang layak daripada 43,000. Yang ditawarkan tempat hanyalah 8.93%. Maksudnya dari segi yang kelayakan, saudara-saudari adalah the top 10% yang berjaya masuk ke UTM. Tepuklah sikit. Kalau diambil kira yang layak 25,000, tapi kalau kita ambil kira keseluruhan daripada permohonan, saudari yang yang berjaya masuk hanyalah 2,842, maknanya hanya lebih kurang 4% sahaja daripada seluruh permohonan. Jadi saudara-saudari adalah 4% yang terbaik yang dipilih ke UTM. Dan GPA purata yang masuk ke UTM pada tahun ini adalah 3.72. So tinggilah saya rasa, antara yang tertinggilah. Mungkin di kalangan universiti lain tidak ada yang, mungkin saya tak pasti perbandingannya macam mana, tapi 3.72, kalau saudara-saudari boleh kekalkan CGPA ini, saudara-saudari akan dapat first class di UTM. Betul kan? First class di UTM. Jadi saudara-saudari adalah calon-calon first class. Dan UTM saya rasa tidak ada cut off point. Kalau dapat semua first class kita boleh bagi kan. Tidak ada cut off point. Bukan kita kata the top 10% dapat first class, yang lain tu second class. Tak ada, Prof Ros. Kalau semua dapat CGPA banyak tu lah dapat first class. Jadi bolehlah kot kita, mungkin kita cipta rekod semua pelajar yang masuk pada tahun ini dapat first class. Kelas pertama, kelas kedua dan seterusnya sekarang ni sangat-sangat penting. Zaman saya kelas tak dikira. Biasanya lah kira, tapi tak begitu menjadi ukuran. Yang penting graduate. Tapi zaman sekarang kalau ibu nak masuk ke jabatan kerajaan pun, ke UTM pun, kita meletakkan 3 point above. Itu untuk jawatan yang bukan akademik. Kalau jawatan akademik lebih tinggilah, insya-Allah. Jadi sekarang ni kelas penting. Kalau tak ada kelas, tak adalah. Maksudnya kuranglah sikit pentingnya kepada, kalau kita nak bekerja lah. Kalau kita mencipta pekerjaan sendiri mungkin lainlah. Itu pun perlu menunjukkan kualiti akademik kita. So we are proud of you. Tahniah saya ucapkan kepada saudara-saudari kerana berjaya masuk UTM. Berdasarkan kepada fakta tadi. Berdasarkan kepada fakta tadi, hanya sedikit yang masuk ke UTM. Of course universiti lain ada, tapi kita boleh lihatlah macam mana grade untuk masuk ke universiti lain. Ini tadi grade untuk masuk ke UTM. Dan saya rasa kita selalu diminta be thankful, be grateful.
Kita kena selalu bersyukur, kena ucapkan terima kasih. Nak ucapkan terima kasih kepada siapa? Boleh saya dapat jawapan tak? Pada siapa kita nak ucapkan terima kasih kerana saudara-saudari berada di UTM? Siapa? Saya dah dengar sikit-sikit, bolehlah Maknanya kena berterima kasih kepada mak ayah kita. Kena berterima kasih kepada kerajaan ataupun sistem yang kita ada, di mana kita ditempatkan di universiti. Saya tak ada bendahari pada malam ini nak confirmkan belanja yang kerajaan bayar untuk setiap pelajar. Berapa yuran yang saudara-saudari kena bayar di UTM? Masuk UTM hari pertama kena bayar berapa? Berapa ribu? Patutnya kena ada mic dia orang ni untuk bercakap. 2,500. Saya rasa itu dibagi dua kan, duit asrama dengan duit yuran. Betul Betul tak? Maknanya yuran 1,000 lebih satu semester, betul Dr. Osman? 700. Yuran 700 satu semester. Satu semester lebih kurang 14 minggu. 14 minggu berapa bulan? 3 bulan setengah. Bayar 700. Kalau 700 bagi 3 bulan setengah berapa ringgit? Ada adik-adik kecil kita pergi tadika berapa ringgit dia bayar? Ada tadika yang 500, 600. UTM 1,700. Ini yang kita nak kaitkan dengan grateful tadi. Thankful. Jadi sebenarnya sistem universiti di Malaysia pada masa ini, yuran hanyalah boleh membiayai 10% daripada kos keseluruhan pengajian. Jadi kita kena banyak-banyak terima kasih. Dan duit ni duit siapa? Siapa yang bayar 90%? Bukan kerajaan. Ini adalah cukai kami. Saya bayar cukai. Semua TNC ke atas ni bayar cukai. Saudara Hatimi belum lagi. Betul Belum bayar cukai lagi. Sika bayar cukai. Dan cukai inilah yang digunakan untuk membiayai kita. Jadi kita kena menjadi pelajar dan selepas ini menjadi orang kata rakyat yang berguna kepada negara lah, insya-Allah, untuk menyambung kesinambungan. Okey, dan UTM adalah salah satu daripada 5 research university di Malaysia, makna top 5 in Malaysia. Saya dah okey, top 5. Yuran ada kat sini, minta maaf ada orang tulis kat sini. Yuran kalau bidang teknologi RM2,095 untuk yuran. Tak apalah, yang tu kita tengok. Okey, sedikit sebelum saya nak cerita panjang sikit pasal benda lain. Ini adalah menunjukkan bagaimana UTM daripada sebuah technical school menjadi research university. Sejarah kita panjang. 1904 sebuah sekolah teknik, terus menjadi technical college, seterusnya menjadi universiti pada tahun 1972. Jadi umur kita sekarang 42 tahun. Seorang kalau lelaki 42 ni adalah zaman yang cukup matang lah. Kalau perempuan insya-Allah matang jugalah. Insya-Allah kemudian kita bertukar nama kepada UTM 1975 dan seterusnya kita menjadi research university pada 2010, 4 tahun yang lepas. Dan sekarang ni kita kalau tengok banyak indicators kita antara top di Malaysia, banyak indicators. Dan kita ada kampus, ni gambar-gambar lama lah. Tak apa, kampus saya tunjuk gambar lah. Ini UTM Johor Bahru. Daripada pemandangan atas kita ada masjid dan sebagainya. Kita sekarang berada di mana? Di sini, Dewan Sultan Iskandar. Kawasan kita luas, macam-macam kita boleh buat dalam kampus. Dah pergi tengok Tasik dah? Belum. Nanti boleh pergi tengok. Ni kampus Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur. Kita ada bangunan tinggi di Kuala Lumpur sekarang. Kita ada MJIT di Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur ni akan terus dibangunkan, dan Kuala Lumpur kampus kita hanyalah lebih kurang 5 km. Betul 10 km, saya tak pasti. Antara itulah daripada KLCC. Maknanya menunjukkan kedudukan kita yang sangat strategik di Kuala Lumpur.
Sedikit perkongsian tentang falsafah UTM. Saya rasa dalam kita mungkin dah dapat apa-apa dokumen kita tentang falsafah UTM. Saya tak naklah ulas segala-galanya malam ni. Tapi falsafah UTM mana dirangka oleh orang-orang yang tahu dahulu, yang lawat lebih awal daripada kita, di mana kita meletakkan the divine law of Allah is the foundation for science and technology. Hukum-hukum Allah adalah asas kepada sains dan teknologi. Jadi UTM strives with total and unified effort to attain excellence in science and technology for universal peace and prosperity. Ini kita merentasi batas sempadan bangsa, agama dan negara. It's for all, for everyone. Itu kita punya filosofi. Walaupun kita mengambil the divine law of Allah is our creator. Seterusnya vision kita to be recognized as a world-class center for academic and technological excellence, dan mission kita ialah to be a leader in the development of human capital and innovative technologies that will contribute to the nation's wealth creation. Human capital adalah saudara-saudari yang insya-Allah kami akan bentuk sebaik mungkin, dan teknologis ini adalah melalui research yang kita buat insya-Allah. Yang kita buat invention dan sebagainya. Saya tak nak bincang panjang itu. Banyak mesej lain yang akan saya nak share. Sekarang ni kita punya figure, kita ada 24,000 student. Antara yang terbesar di Malaysia, tidak terbesar, antara yang terbesar. Menariknya, kita ada student postgraduate yang lebih ramai daripada student undergraduate. Lebih pada separuh. 13,780 adalah postgraduate student. Student yang membuat ijazah kedua dan ijazah ketiga. Saudara-saudari masuk ijazah berapa ni? Ijazah pertama. Jadi kita lebih ramai pelajar di UTM ni yang membuat ijazah kedua dan ketiga. Jadi besok selepas minggu mesra mahasiswa, kalau jumpa yang tua-tua tu, jangan semua ingat pensyarah. Mereka ni mungkin sama macam saudara-saudari pelajar-pelajar UTM. Yang senior yang nak pencen pun ada, mungkin yang dah pencen ada, macam-macam orang. Yang putih, yang hitam, yang gelap, macam-macam color. So sebab apa? Kita cuma ada 10,962 pelajar yang macam saudara-saudari. Ini yang menarik. Kita ada lebih kurang 5,000 pelajar dalam kampus yang membuat PhD di UTM. Angka ini adalah antara angka yang terbesar dalam wilayah ataupun dalam orang kata apa? Dalam Malaysia, of course kita yang terbesar, dan di antara yang tertinggi lah. Mungkin dalam dunia pun kot. Memang ramai, 5,000 orang buat PhD. Sebab tu saya kata tadi, jangan terkejut kalau tengok pelajar-pelajar yang pergi ke library dan sebagainya nanti pelajar-pelajar yang senior. Sebab mereka ni adalah pelajar-pelajar PhD. Seterusnya ialah pelajar antara bangsa kita ada daripada 72 negara. Sekarang ni UTM menjadi tempat belajar kepada 72 negara. Macam-macam negara lah. Seterusnya kita ada 19 sekolah. Tadi saya dah perkenalkan dekan-dekan. Fakulti kita ada 10 research alliance. Saya tak nak explain benda ni, nanti confuse, nanti saudara-saudara akan belajarlah apa benda ni. Kita research grant pun saya tak nak ulas. Kita ada 2,284 academic staff. Jadi kalau kita ada lebih kurang 24,000 student, maknanya lebih kurang 1 10. Satu pensyarah kepada 10 staff akademik. Satu pensyarah kepada 10 pelajar. Seterusnya ialah, ini yang menarik. Kita ada 2,241, ni head count. Mobility maknanya orang yang datang ke sini daripada luar negara. Exchange program, macam-macam program lah. Nanti saya akan share. Ini adalah kita telah menghantar lebih kurang 7,500 pelajar ke luar negara. Bukannya pergi belajar, macam-macam program lah. Ada yang pergi community engagement, ada yang pergi student exchange. Saya rasa mungkin ada fakulti yang yang telah dengar itu, dekan-dekan telah brief kan kepada parents. Nanti antara program ini memerlukan komitmen daripada keluarga kita lah. Kalau mereka ada mampu, mereka boleh bantu kita untuk hantar kita ke program-program mobility ke luar negara. Contohnya GOP, community engagement, service learning, macam-macam lah. Nanti akan ada sesi lah insya-Allah. Tapi menariknya ada peluang untuk saudara-saudari dicelup sekejap ke luar negara. Paling tidak pernah naik kapal terbang ke luar negara, kecuali yang kawan-kawan kita yang dah datang sekarang ni tak ada masalah kan, naik kapal terbang.
Baby pun dah naik kapal terbang. Zaman saya naik kapal terbang pada kali pertama pada umur 20 tahun. Zaman sekarang saya rasa tak pelik lah. Seterusnya ialah apa dia? Suara dah habis. Baru mula ni. Apa lagi yang keluar kat situ? Okey. Kita ada lebih kurang 4,000 sebenarnya. Saya rasa angka ni saya tak pasti. Tapi lebih kurang 25% daripada population pelajar UTM adalah antarabangsa. Okey, thank you. Saya minta maaf. Terima kasih Prof. Ros. Ini adalah satu angka yang tinggi. Jadi saudara-saudari akan bertembung dengan pelajar-pelajar antarabangsa. Yang macam-macam color lah saya sebutkan tadi. Kebanyakan mungkin daripada Afrika, daripada Arab, daripada Indonesia. So gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan macam-macam pengalaman nanti. Okey, seterusnya UTM sepanjang sejarah kita bermula daripada 1972. Inilah jumlah yang telah kita keluarkan. 159,673 graduate. Yang macam-macam lah. PhD-nya dah telah 1,000 lebih, masternya 60,000, bachelornya telah 87,000. Mereka ini ada sekarang di bertebaran di merata-rata tempat. Ada yang di sini, ada yang di luar negara. Antara yang ada di sini yang saya boleh sebut adalah saya. Saya adalah graduate UTM diploma tahun 83. Dekat bawah ramai lagi lah. Nanti cari sendiri mana alumni UTM. Prof Latif, ramailah insya-Allah. Jadi saudara-saudari, saya nak share sedikit daripada graduate kita yang telah ada. Ini gambar-gambar mereka daripada UTM. Pernah dengar brand Al-Ihsan tak? Ada beli kasut daripada kedai Al-Ihsan? Al-Ihsan tokennya adalah pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Mechanical UTM. Ini kena minta dia sponsor kita lah. Sebab kita bagi dia free advertisement malam ni. Ali Hassan nama dia. Dia duduk di Skudai ni je. Nanti kedai dia banyak dekat sini. Jadi mungkin Hema boleh uruskan sponsorship sikit lah. Beli dengan sedikit diskaun ke apa untuk pelajar UTM. Okey, kenal ini? Inilah pelajar-pelajar sekarang kurang sikit knowledge. Kenal tak ni? Siapa dia? Tak kenal? Tak kenal Prof Mael. Berat, student-student sekarang ni mereka sibuk dengan buku rasa kot. Tak kenal. Okey, tak kenal ahli politik. Ini sekarang adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri daripada MCA, Dr. Wee Ka Siong. Alumni UTM. Ini kenal tak? Tak kenal lagi lah kan. Yang muda pun tak kenal, saya rasa yang lama lagi susah lah. Ini adalah Tan Sri Jamilus. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab menguruskan pembinaan KLIA. KLIA yang lama, bukan KLIA 2 yang masalah kan. Yang lama dulu. Beliau sekarang adalah pengurusi lembaga pengarah UTHM. So bayangkan alumni UTM jadi lembaga pengarah UTHM. So you boleh kawan-kawan bagi tahu lah, kami punya alumni je jadi kat sana kan. Itu alumni kita lah. Okey, siapa lagi? Upin Ipin. Minat kan Upin Ipin? So yang buat Upin Ipin ni adalah alumni UTM. Ni sikitnya, kita ada 159,000 So kalau katalah saya tunjuk ni baru berapa orang, makna kalilah. Carilah di mana-mana di Malaysia ni orang-orang daripada UTM. Okey, ini adalah sekarang ni Profesor Datuk Zainal pernah menjadi Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan. Orang UTM juga, cikgu saya di Pekerti Awam dulu. Ni kenal tak? Tak kenal? Tak apply USM ke? Tak apply? Siapa yang apply USM tak dapat? Tak ada?
Lawyer. Okey, ini adalah Naib Chancellor USM, Profesor Dato' Osman Omar. Omar Osman ke Osman Omar? Omar Osman. Omar Osman. Beliau adalah graduate UTM dalam bidang ukur bahan. Banyak lagi sebenarnya saya nak tunjuk. Naib Chancellor University Malaysia Sabah, UTM alumni. Siapa lagi? Menteri-menteri macam-macam lah. Tak payah cerita lah, nanti habis masa. So maksudnya anything yang berkaitan dengan technical basically graduate daripada UTM. Saya rasa 70% daripada tenaga profesional dalam Malaysia adalah pada UTM. So saudara-saudari kena berbangga lah, datang ke UTM di mana melahirkan golongan-golongan yang begini, yang telah membangunkan negara kita. Okey, kenal mantan Naib Chancellor, popular kan? Sebelum saya dari ANC, Datuk Dr. Zaini Ujang. Pernah dengar nama dia tak? Dia selalu keluar TV kan? Baru ni pun dia keluar TV lagi, cerita macam mana nak appeal ke universiti. Beliau juga adalah alumni UTM. Jadi begitu powerful lah UTM, InsyaAllah. Okey, ini sedikit tentang perkongsian bagaimana UTM berada di peringkat global. So kita basically ada kawan di merata-rata tempat lah. Saya tak nak cerita panjang benda ni, kita nak jimat masa. Ini antara kawan-kawan UTM sekarang. MIT, pernah dengar MIT kan? Bukan IIT, MIT. Macam-macam lah, you tengok nantilah. Slide ni saya rasa kita akan edarkan. Sebab saya ada benda lain yang saya nak share. Okey, kita ada UTM Global Plan yang kita sedang laksanakan sekarang, di mana kita berhajat untuk menjadi salah satu universiti yang terbaik dalam dunia. Ini sedang berjalan. Jadi saudara-saudari akan melalui satu sistem di mana kita berjanji antara yang kita akan hasilkan adalah graduate yang berkualiti. Ini termasuk dalam plan global kita. InsyaAllah saya akan share apa dia yang kita cadangkan lah, insyaAllah. Okey, tadi cerita UTM. UTM hebat, UTM top in the Malaysia, among the top in the country, in the world, in the region dan sebagainya. Itu UTM. Saudara-saudari datang ke UTM. So, saudara-saudari bolehlah tengok ke belakang sedikit zaman sekolah. Tiba-tiba bermimpi hari ini berada di universiti. Dulu kalau di sekolah, cikgu tak address saudara-saudari kan? Cikgu address apa? Murid-murid. Ya tak? Murid-murid. Kalau di matrik dia panggil apa? Pelajar. Di sini saya panggil saudara-saudari. Saya panggil siswa dan siswi. Dah lain panggilannya. Jadi kalau tengok ke belakang zaman sekolah, apa yang ada kat sekolah? Kalau dah lupa kat sekolah, kat matrik ada apa? Ada guru disiplin kat matrik? Ada tak? Ada kan? Di sini tak ada guru disiplin. Tak ada, insyaAllah. Prof Ismail pun tak boleh buat apa-apa. Dia tak ada urutan kan? Tak ada. Cikgu atur macam-macam. Itu di sekolah. Itu kalau nak pandang ke belakang lah. Kalau nak pandang ke depan, saudara-saudari hari ini berada di UTM. Di UTM saya tak ada urutan. Saya tak ada urutan. Tak boleh pun nak urutan. Sentuh pun tak boleh. Jadi itu berbeza. Peranan kita ialah, apa peranan pensyarah? Agak-agaknya kalau semua tak payah buat, kita akan menjadi fasilitator. Kita akan mengajar lah. Of course kita mengajar teknikal dan sebagainya, tapi kita akan facilitate. Kita tak boleh paksa saudara-saudari nak belajar tak belajar. Akan diletakkanlah nanti penasihat-penasihat akademik untuk membantu, membuka jalan, memberi idea, berkongsi pengalaman. Tetapi kalau saudara-saudari berdecide tak nak belajar, tak nak belajar lah. Cukup masa penasihat akademik akan ditanyalah. Kalau Prof Syahrin dia akan tanyalah penasihat akademik dia, you buat apa dengan pelajar ni? Kami dah beri nasihat, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi itu berbeza. Jadi looking forward, looking ahead, kena ingat bahawa admitted to UTM is only the first step. Saudara-saudari baru memulakan langkah pertama dalam hidup, sebagai seorang dewasa. Umur kat sini berapa dah? 17, 18, 19 tahun 19 ni kalau pengalaman saya dulu dah dekat dengan 20. Jadi kita nak tunggu 20 sebab biasanya 20 kan. Belas ni masih teenage. 20 ni rasa macam dewasa sikit. Jadi saudara-saudari akan melangkah sebagai orang dewasa.
Kena ingat bahawa apa yang saudara dapat masuk hari ini bukannya matlamat, betul? Itu hanya sebagai batu loncatan ataupun dalam hidup saudara-saudari, maknanya saudari hanya mencapai satu daripada objektif. Ada banyak lagi. Jadi UTM kena banyak lagi kena buat. InsyaAllah. So please kena ingat bahawa nak kata apa lagi? Tak ada formula lain. Ni saya ambil daripada Thomas Edison lah. Kebetulan jumpa dalam internet. There is no substitute for hard work. Tak ada benda yang boleh dapat dalam